sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Teman bertanya kepada bertanya kepada saya, betulkah ada harapan untuk keputusan pilihan raya Kuala Kubu Baru ini akan dibatalkan? Betulkah akan terjadi pilihan raya semula seperti yang terjadi di Kemaman dan Kuala Terengganu? Betulkah? Sebab kenapa? Sebab kamu masih ingat tak ketika Taqiyuddin dia kata kalau PN ditakdirkan kalah, yang memang sudah kalah pun, sudah kalah. Siapa suruh kau berdoa PN kalah? Siapa suruh kau sudah meramal PN kalah? Memang betul-betul kalah. Betul kalah. Patut boleh Taqiyuddin ni mungkin boleh jadi peramal masa depan yang bagus ini. Cubalah ramal-ramal lagi. Cubalah Taqiyuddin ramal-ramal lagi. Taqiyuddin kata kalau PN kalah, PN akan membuat petition. Petition untuk membatalkan. Lepas tu ada pula satu lagi artikel yang baru saya baca sebentar tadi. Siapa saya sudah lupa siapa yang cakap tu, tapi dia kata ya, petition akan diteruskan. Petition akan diteruskan untuk merayu untuk pembatalan ke apakah. Okey, jawapan saya secara ringkas, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kes ataupun kisah ataupun apa yang berlaku di Kuala Kubu Baru tidak sama langsung dengan apa yang berlaku di Kemaman dan di Kuala Terengganu. Di Kemaman dan Kuala Terengganu itu budak kecil pun tahu bahawa itu rasuah, tahu? Budak kecil pun. Nenek saya yang tidak pandai berpolitik, tidak tahu undang-undang pun tahu bahawa itu politik. Kalau kamu masih ingat, ada rakaman tahu? Ada rakaman siap buat sumpah lagi, bersumpah. Bersumpah bahawa akan undi PAS. Lepas tu dibagi duit. Itu baru rasuah. Itu baru rasuah. Ada tak terjadi seperti itu? Adakah berlaku seperti itu di pilihan raya di Kuala Kubu Baru? Saya fikir tidak ada. Tidak ada berlaku. Ditekankan semula tidak ada berlaku. Jadi tidak mungkinlah akan berulang semula perkara itu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi ya, tuan-tuan yang dihormati, saya fikir semua mereka yang berharap-harap kalau ada peluang untuk melihat ulang tayang pilihan raya, tidak ada akan berlaku. Tetaplah berharap. Kalau mau terus berharap, tiada masalah. Saya fikir tiada masalah untuk terus berharap. Teruslah kamu berharap, tapi tidak akan berlaku lah. Tidak akan berlaku. Okey. Ada dia kata, dia sebut tentang itu. Kawan tanya tentang gula-gula naik gaji. Apa kena mengena gula-gula naik gaji dengan pilihan raya itu? Kenaikan gaji itu bukan Kuala Kubu Baru punya, tahu? Itu satu Malaysia, tahu? Satu Malaysia. Itu untuk satu Malaysia. Jadi apa kena mengena dengan itu pula? Lepas tu apa lagi? Dia kata ada macam-macam lagi lah. Tapi itu tiada kena mengena. Jadi saya ingin sahkan lah, tidak akan berlaku lah benda tu. Tidak akan berlaku benda tu. Sebab tidak ada unsur rasuah pun yang berlaku. Tidak ada. Tidak ada dalam rakaman yang sampai orang angkat sumpah untuk sokong PAS, lepas itu dapat duit. Itu tidak ada berlaku. Dan ya, tidak ada berlaku. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada Perikatan Nasional yang kalah. Tahniah sekali lagi kepada Perikatan Nasional yang kalah. Anda memang layak kalah lah kali ini. Sebab kenapa? Sebab kekuatan Pakatan Harapan memang ternyata betul-betul ada. Dan
rakyat terima kerajaan perpaduan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada PH. Nampaknya PN koyak. PN koyak habis di PRK Kuala Kubu Baru. Dengan taktik murahan, dengan segala taktik murah, dengan segala taktik taklah bersih sangat. Biasalah politik kan, bila berkempen semua dah keluar ni. Tapi kalah juga. Kalah juga. Paling bestnya tahu tak apa? Paling bestnya, paling seronoknya, kawan kata, itu belum PM turun. Itu belum PM turun tau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim belum turun. Dah menang besar pula tu. Apa yang menang besar? Orang kata apa yang menang besar? Apa pula tidak menang besar? Pakatan Harapan berjaya untuk menawan hati, untuk mengambil hati, untuk menang semula sokongan daripada penjawat awam, terutama kepada penjaga keselamatan negara, polis dan tentera di sana. Buat pertama kali tau dalam sejarah, sekali lagi. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, tapi sebenarnya ada 3 faktor kemenangan kerajaan. Dan 3 faktor ini anda pasti terkejut yang nombor 3 ni. Yang nombor 3 ni anda pasti terkejut. What? Adakah ini boleh jadi faktor kemenangan kerajaan? Yang ketiga ni kerajaan perpaduan berjaya membuktikan sokongan pengundi kepada pemerintah masih lagi kuat selepas memenangi kerusi DUN Kuala Kubu Baru dengan majoriti yang cukup selesa bagi Setiausaha Agung Amanah, iaitu Faiz Fazil. Terdapat 3 faktor yang mendorong kepada kemenangan itu, dengan salah satunya berpunca daripada penolakan rakyat di Kuala Kubu Baru terhadap sentimen politik yang dimainkan oleh PAS, oleh Bersatu, oleh yang Perikatan Nasional lah, iaitu 3R itu agama, kaum dan raja. Ternyata majoriti rakyat di Kuala Kubu Baru tidak setuju ada dimain-mainkan isu 3R ini. Jadi mereka telah menterjemahkan itu dengan diundi. Tahniahlah kepada Kuala Kubu Baru punya rakyat. Faktor pertama adalah keyakinan rakyat terhadap kemampuan kerajaan melaksanakan dasar perubahan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Itulah kawan saya kata yang tinggal di Kuala Kubu Baru, bila PN berkempen, mereka tak ada satu pun yang cuba mengeluarkan bagaimana cara untuk menyelesaikan isu rakyat. Yang mereka do kempen ialah apa? Anda tahulah apa yang mereka kempen di sana kan. Tapi hanya PH saja yang mengeluarkan manifesto atau dalam ceramah politik mereka keluarkan cara, inisiatif, plan, rancangan bagaimana untuk menyelesaikan masalah rakyat dan menambah baik kehidupan rakyat di Kuala Kubu Baru. Itu yang pertama lah, yang itu saya setuju amat. Nombor 2, agenda ekonomi yang dilaksanakan Perdana Menteri. Ini masih nombor 1. Agenda ekonomi yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri menunjukkan hasil dan memberi impak kepada kompas pengundian dalam PRK kali ini, ujarnya dalam satu ulasan. Faktor kedua adalah komitmen jentera perpaduan PHBN yang tinggi dalam kerjasama yang kedua-dua parti yang kukuh. Ini memang sejarah terbuktilah. Sejarah telah tercipta di mana buat kali pertama PHBN bekerjasama dalam kempen dengan begitu hebat sekali. Sebelum ini hebat juga, tapi ini yang paling hebat pada pendapat saya. Ini paling hebat dan terbukti itu diterima baik oleh rakyat. Menurutnya pengukuhan jentera kedua-dua parti itu penting kerana ia melambangkan satu persefahaman di peringkat akar umbi yang menjadi kekuatan kerjasama polisi di antara politik baru negara. Manakala untuk faktor ketiga pula, kemenangan kepada blok pemerintah disebabkan pengundi
terutamanya Melayu telah menolak politik 3R yang dimainkan oleh parti daripada Perikatan Nasional. Melayu terutama ahli dan penyokong UMNO telah kembali menyokong UMNO semula yang telah mengukuhkan kerjasama di antara PHBN. Orang Melayu mulai sedar pentingnya agenda pengukuhan pembangunan berbanding politik gulu dan sempit yang merugikan. Itu yang ditulis di Harapan Daily. Anda boleh membaca secara lengkap di Harapan Daily. Saya sangat setuju dengan sebab-sebab ini. Dan paling penting, tahniahlah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang juga mendapat 10,000 undi, tapi tetap kalah. Kalah tetap kalah. Kalah tetap kalah, koyak tetap koyak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.